Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma taqdimu anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Rabbi zidna ilma, walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, duduk lagi dalam kesempatan nikmat dan rahmat kasih sayang Allah. Tersambung balik wara', meninggalkan perkara syubhah dan perkara haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais berkata, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Abu Lais berkata, tandanya wara' itu jika ia telah menganggap ada 10 macam kewajipan terhadap dirinya. Jadi diceritakan di sini, tanda wara' itu ia telah dia menganggap ada 10 macam kewajipan terhadap dirinya. Ini mana 10 tanda ini menunjukkan dia adalah mempunyai sifat wara'. Ada 10 tanda yang Allah yang berikan kepada ulama untuk diberi kefahaman kepada kita. Apa tanda-tanda itu? Yang pertama, tanda wara' yang kita kena selesaikan, kena laksanakan 10 kewajipan ni, kena buatlah. Benda ni kena buat. Jadi kena sentiasa ada dalam diri kita. Yang pertama, menjaga lidah dari ribah. Menjaga lidah daripada ribah. Ribah ni apa? Mengumpat. Duk mengata ke orang. Sama ada benda itu betul ataupun salah. Tapi kebanyakan ribah ni benda salah lah. Benda betul kat orang tu. Orang tu memang ada. Contoh, dia kaki dia tempang. Kaki dia tempang. Ataupun dia minum arak. Dua lah. Kalau kita kata tu tempang sana tu, oi tempang, kita panggil dia ke, tu orang tu tak suka. Satu benda yang kita sebut tentang hal dia dan dia tak suka. Kalau kita sebut satu benda, kalau dia dengar tak suka, walaupun dia tak ada kat depan kita. Kita bercakap ni 10,000 batu jauh, dia duduk 10,000 batu belah sana, Masjid Wal Maghrib, tapi kita sebut hal dia. Kita cerita hal dia. Dan kalaulah dia dengar, maka dia tidak suka. Maka itu ribah. Sama ada dia tu minum arak. Walaupun benda betul dia suka minum arak. Tapi kita cerita kat orang lain kan. Kau kenal dia tu. Kaki arak tu minum. Cerita dengan orang lain tentang hal dia. Kalau dia dengar dia tak suka, maka hukumnya ribah. Dosa besar. Benda betul ke aku sebut? Dia tak kira benda betul tak betul. Benda ni dia tak suka. Kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Haram hukumnya dosa besar. Ini Allah jaga. Lidah kita ni kena jaga benda ni. Nak jadi orang yang wara', orang wara' ni jangan sebut saja kat mulut. Wara' ni adalah satu benda yang Allah sayang. Allah suka perangai sifat ni. Dan letakkan orang-orang yang wara' ni tempat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jadi manusia yang wara'. Dan antara tanda-tanda manusia yang wara' itu adalah mereka itu menjaga lidahnya daripada ribah. Dia berkata benda yang tidak baik. Kerana Allah berfirman pada auzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan ribah setengah kamu terhadap setengahnya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jangan kita duk mengata orang, duk mengumpat ke orang. Walaupun betul sekalipun. Melainkan 4 tempat yang kita boleh mengumpat tadi itulah. Pemimpin yang tak adil, orang zalim yang jelas memang kezalimannya masyarakat kena dengan merosakkan. Pemimpin yang tidak betul, yang salah, umum dah tahu perangai dia jahat apa semua. Seorang isteri mengadu pada hakim mengenai hukum hakam, dapat fatwa, gitu antara-antaranya boleh. Itu bolehlah kita ribah. Yang itu harus yang disusun oleh Nabi SAW. Tapi kalau nak cerita hal orang lain, apa sajalah hal orang tu. Tahu tak beli baju dia, itu beli baju kat sana pasar
pasal malam hak buruk tu cerita. Kalau dia dengar dia tak suka, hukumnya ribah. Hukumnya mengumpat dan berdosa besar. Ribah ni lebih besar dosanya daripada zina. Ribah ni keberapa lebih besar dosa daripada zina? Sebab dia libat dengan orang lain. Kalau kita minta ampun dengan Allah, Allah mungkin ampunkan. Tetapi kalau orang tak ampun, maka Allah tidak akan ampunkan. Orang yang kita ribah, yang duk mengata ngumpat tu, kalau kita minta ampun dengan Allah, Allah kata apa? Nabi kata apa? Pi minta ampun dengan orang yang kau ribah tadi tu, yang kau ngumpat. Kalau dia ampunkan, maka Allah ampunkan. Ini dia kata syarat taubat. Nasuhah tadi itu tambah satu lagi. Mohon keampunan daripada manusia. Mohon kemaafan pada manusia. Ini berat dosa dia. Kalau zina, dia buat seorang-seorang dia saja. Dia berdosa, minta ampun dengan Allah, maka Allah terima. Ini dia kena hati-hati. Jadi antara tanda orang yang warak itu, yang pertama mestilah jaga lidah dia daripada duk ribah, duk ngumpat orang. Menyebut kejelekan, keburukan, keaiban orang lain. Tak boleh sebut. Aib tu simpan. Walaupun aib tu betul sekalipun, jangan duk cerita ke orang. Biar kita tahu kita ada. Jangan cerita ke orang lain hal yang kita tahu ni. Siapa kita nak cerita hal-hal benda aib orang lain. Jangan begitu. Baik, iaitu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan su'udzon. Su'udzon. Su'udzon iaitu apa dia? Sangka buruk. Jangan ada sangka buruk. Orang yang warak jangan ada sangka buruk. Kami kan tahap warak lagi, kami orang awam. Orang awam ke tak orang awam kena warak. Kita sebab kataan ni biasa duk sebut. Jadi benda Allah bisa tegar biasa duk benda alah warak je. Alah. Dia jadi permainan dakwah barat ni, dia meletakkan satu benda yang jadi sinonim. Jadi benda tu jadi biasa. Kata warak. Warak gini-gini. Tapi itu kan warak. Itu sifat warak. Tunduk. Sebut sebelum ni kan. Tunduk. Tak makan kat kedai. Tak sembang benda tak elok. Apa semua itu. Warak ni kena jaga antara benda ni. Jadi kita kena hati-hati benda tu. Jadi kita jangan duk seuzon sangka buruk dengan orang. Itu boleh tentu warak ni. Sikit-sikit sangka buruk dengan orang. Sikit-sikit sangka buruk dengan orang. Sangka buruk ni sangka dengan hati ni. Mulut tu jadi mengumpat dah. Ingat, sangka buruk dengan hati. Bila sebut kat mulut tu, boleh jadi pada mengumpat pula. Duk sangka ni betul ke ikhlas ke nak tolong ni betul ke dia ni. Duk sangka benda tak elok. Allah suruh kita sangka baik dulu hingga datang ilah dalil-dalil yang mengatakan benda itu benar buruk. Dan kita kena bagi nasihat, tak boleh sebut ke orang. Ini benda-benda yang perlu kita jelas. Allah berfirman di dalam Quran, surah Hujurat juga ayat ke-12 tadi, sama juga ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Tinggalkan kebanyakan dari sangka-sangka, kerana sebahagian syak wa sangka itu dosa. Allah suruh, bukannya Nabi suruh, ni Allah suruh. Allah suruh kita tinggalkan syak wa sangka pada orang. Aku kenal dia ni benda kecil. Dulu kami jahat lagi apa semua ni. Dulu punya cerita, hang tak jumpa dah 10 tahun, tiba-tiba hang kenal waktu dia kecil. Waktu besar hang tak kenal. Tak boleh kita syak-syak awak sangka lagu tu. Jangan kita kata, aku kenal keluarga dia ni, punya keturunan tak baik. Duk syak. Dia pula lebih hebat lagi. Dia lebih beritahu lebih keturunan tak baik. Nabi Allah Ibrahim, pak dia bina bahala. Duk ukir bahala. Adakah Nabi Ibrahim tu dia buruk? Salah. Awak nak uzur misalnya, tidaklah begitu. Jadi kita ni jangan duk kita ni boleh tahu. Aku kenal dia, aku tahu dia. 10 tahun kenal dia tu, berkawan dengan dia lama dah. Lepas tu tak jumpa 2 tahun. Tak jumpa 5 hari pun kita tak tahu. Sebab orang boleh berubah dalam masa 1 minit. Tadi dia jahat, seminit kalau Allah bagi hidayah, betul dia jadi baik dan dia masuk syurga. Macam sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi ketika hujung hayat. Waktu hayat yang biasa dia berkawan dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi. Tapi bila hujung hayat, Nabi kata, ikutlah aku ucap asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya ucap asyhadu an la ilaha illallah dan dia masuk Islam dan mati masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat di hujung hayat. Kita tak tahu dalam masa satu saat dia boleh berubah bila-bila masa saja. Hidayah milik Allah ni tak tunggu masa. Dan Allah boleh palingkan manusia yang ada hidayah kepada kekufuran. Ramai kita boleh lihat. Orang yang dulu beribadah, subhanallah, tabarakallah, hebat. Tapi Allah boleh palingkan hatinya hingga dia mati dalam keadaan kufur. Ini kena hati-hati. Jangan ada su'uzan.
Sifat warak ni kena ada tanam dalam jiwa kita. Jangan ada sangka buruk dengan orang. Betul Allah kata jangan tinggalkan. Allah suruh tinggalkan terus. Wahai orang-orang beriman, itanibu, tinggalkan kasiran dan kebanyakan sangka-sangka, minaz zon. Zon, sangka-sangka. Dah bersangka-sangka. Sangka zon ni apa? 70% betul, 30% tak betul. Kalau syak lagi teruk kan. Zon ni 70% kita yakin, 30% tak yakin. Terus ada sangka-sangka lagu tu. Benda yang banyak tak boleh. Aku ada sikit berasa perasaan tak berapa nak enak dengan ni. Hebat pula dia. Dia boleh tahu perasaan orang pula. Manusia tak boleh tahu perasaan orang lain. Manusia tak boleh tahu apa bacaan orang hati orang lain. Ni kena hati-hati. Kita nampak orang ni marah. Dia ni bukan manusia yang baik, dia marah. Kita tak tahu hati dia tentang berperang untuk minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku tak madi macam ni. Ya Allah, tolong bantu aku. Tapi sebab dia berlawan. Mujahadah dia itu Allah nilai. Kita jangan jadi pandai-pandai sangat. Sebab tu orang yang warak, dia tak zon orang. Dia tak just orang macam tu. Dia kena lihat betul-betul. Jangan duk sangka-sangka. Sebahagian wak sangka itu dosa. Sebab kita takut sangkaan kita itu meleset. Tak betul. Salah. Tertipu dengan tipu daya syaitan. Maka kita berdosa. Dia selamat, kita berdosa. Wa na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Dan Nabi pula sebut kepada kita mengenai sangka buruk seuzon ini. Iyakum wa zanni fa'innahu aghzaba hadis. Awaslah kamu dari sangka-sangka. Sebab sangka-sangka itu berdusta-dusta perbicaraannya. Sangka-sangka ni dalamnya menipu. Dia takkan betul. Dia menipu. Kadang kita sangka macam buruk. Tapi ingat, sangkaan itu kebanyakannya menipu diri kita. Syaitan duk tipu kita. Benda yang tak jelas, benda kita tak tahu punca dan kita tak faham, kita biarkan dulu. Kita jadi tabayun dulu. Perhati dulu. Tengok. Jangan duk sangka buruk banyak. Orang naik Mercedes minta demo kita. Sangka buruk dah. Dia ni kaya minta demo apa. Jangan. Nabi kata, orang kaya naik Mercedes. Nabi tak kata lah Mercedes. Tapi mafhum hadis. Orang kaya naik Mercedes pakai baju kot minta sedekah dengan kita RM5, RM10. Kita kena bagi pada dia. Sampai tahu tu Nabi suruh kita jangan su'uzon. Suruh bantu. Allah kata apa? Dapat pahala. Kalau dia tipu dapat pahala. Kalau dia tak tipu dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Tapi kalau kita su'uzon, pahala kok belah mana? Itu. Jadi kurosakkan. Baik. Yang ketiga, sifat warak. Tanda-tanda ataupun kena ada sifat ini, iaitu meninggalkan menghina orang. Hina orang jangan kita duk hina. Sekali jangan hina. Macam-macam jenis hina orang ni kan. Hina orang ni susah ni pemalas kan. Itu hina orang. Kita rajin jangan kata orang malas. Kita kaya kata orang miskin. Penyegan. Jangan kita duk sebut-sebut duk hina orang. Anak hang ni memang jenis apa ada keturunan. Duk hina. Benda hina lah. Kita pun tak tahu nak sebut hina macam mana. Itu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hujurat ayat ke-11. Tadi ayat 12 dan ayat 11 juga dalam surah Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Jangan mengejek satu kaum terhadap yang lain. Kita ni rajin duk ngejek-ngejek. Dulu kecil-kecil zaman saya dulu ngejek-ngejek. Hak kawan ni ngejek kawan ni. Ngejek mula-mula ngejek apa dia dulu. Mungkin dia ada cacat celah. Duk ngejek orang tu jatuh dalam longkang. Hang jalan punya tu longkang duk ngejek orang. Sampai orang ni sakit hati pula dia nak ngejek lah. Alah hang tu itu cari seluar sampai nampak habis semua tu. Jangan perangai orang duk ngejek. Mula-mula okey lah. Lagi dia mula dah naik syekh dia tu bukan dekat dia kan, hanya pak dia sekali dia ngejek kan. Pak hang pak habis kat situ saja. Duk ngejek orang. Ni bukan sifat warak. Ni barqah. Itu. Kena baling dengan batu. Dia jangan duk ngejek kat orang. Jangan ada sifat. Allah sebut la yaskhar qaumun minan qaumin. Jangan duk ngejek satu kaum dengan kaum. Seorang dengan seorang. Seperti Aus dengan Khadras. Duk gaduh 200 tahun lebih. Duk ngejek. Ahli politik ni mengejek ahli politik ni. Itu juga politik bulan ni ngejek sama-sama. Kita tak tahu benda ni kadang-kadang boleh jadi kawan, boleh dilawan. Jadi jangan duk ngejek sangat. Benci berpada-pada, sayang berpada-pada. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Pada-pada kita nak buat baik berpada-pada, tengok. Takut baik itu nanti terlampau sangat baik orang makan kita pula. Itu mana berpada-padanya berhati-hati, nilai baik-baik, jaga elok-elok, jaga. Dan kita jangan pula khianat orang, buat jahat pada orang, jangan. Itu, jangan mungkir apa semua, gitu.
Dia Allah kata jangan duk ngejek. Lagi jadi kerosakan yang besar. Kan kemungkinan yang dihina itu lebih baik pada yang menghina atau memperli. Kadang-kadang kita duk ngata ke orang, kadang-kadang kita duk perli orang, kadang-kadang kita hina orang, orang tu lebih baik pada kita. Dia ada kumpulan jahat, kita mana tahu. Bagi hang dia kumpulan jahat, bagi Allah kita tak tahu. Atas dasar mata kasar kita ini, itu. Ya mungkin dia terkhilaf duduk dalam kumpulan yang jahat, tetapi dalam masa sama dia bertaubat kepada Allah. Yang kita duduk dalam kumpulan baik, tak bertaubat pada Allah. Hak nu lebih mulia pada kita. Kita tak tahu keadaan kita macam mana. Sebab tu kata buat baik pada-pada, buat jahat, kita nak benci orang pun pada-pada, jangan sampai benci sangat. Nak sayang orang pun pada-pada, jangan tak terlampau sayang sangat. Yang penting yang sayang adalah kepada Allah dan Rasul. Itu. Jangan kita lebih melampaui batas yang Allah telah letakkan pada kita. Ini Allah sebut. Jangan kita duk perli. Kita tak tahu orang yang kita kata, kita perli, dialah lebih baik daripada kita, daripada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah jaga. Dia orang yang warak ni dia jaga sungguh-sungguh yang ini. Sebab tu kita tengok dia tu buat jahat. Kenapa ulama ni tak sebut, tak mengata orang? Sebab dia bersifat warak. Dia menjaga, dia tahu apa dia Allah sebut dalam Quran. Dan kita kata tak boleh kita ni. Dia lebih tahu. Guru-guru ni, orang yang alim ni, dia cerdik. Dia faham, dia baca Quran, dia baca hadis. Dia katakan baca dan dia duduk baca macam tu, dia duduk apa? Tidak, dia faham. Dia menafsir. Dia tahu Allah berikan kefahaman fakih dalam agama. Dia tahu mana yang baik dan buruk. Kita orang awam ni mana nak tahu punca. Tahu gitu saja. Kalau tak ngaji lagilah, yang ngaji pun kadang-kadang pening. Nah itu. Yang keempat, sifat warak itu mesti ada dalam diri kita, memejamkan mata dari yang haram. Maknanya kita tak tengok benda yang haram. Bukan suruh pejam mata lalu nampak orang pakai tertutup pejam sampai terlanggar, jatuh longkang, tidak buat kereta, tiba-tiba ada pula ama naik motor pejam mata, jangan tengok, accident pula. Maknanya kita taklah kali tengok dia sampai accident gitu, kan. Mana jaga sungguh-sungguh mata tu, dia tengok benda yang haram, benda yang bukan hak milik kita, benda bukan mahram kita. Kita jaga sungguh-sungguh benda itu. Kerana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang mukminin supaya sedikit memejamkan matamu. Kenapa pejam mata kita? Memejamkan sedikit, supaya sedikit memejamkan matanya. Jadi maknanya jaga, pelihara mata, rajin tengok. Tengok laut, tengok Quran, tengok hadis, tengok apa dia awan, tengok langit, tengok pokok, tengok haiwan, tengok. Bukan tengok saja menu, tengok dengan kebesaran Allah Subhanallah. Kalau kita saja tengok tu, tapi cuba tengok semut cukup. Semut ni lain perangai. Semut, siapa yang tengok semut? Apa bisa tengok tak semut? Sebab tu Allah ada surah semut. Surah apa? Al-Nam tu. Walaupun dalamnya banyak cerita yang lain, tapi tajuk dia tu pun suruh kaji surah semut tu bagaimana. Kepimpinan semut itu begitu hebat. Tak pernah gaduh. Ada gaduh ke kata semut gaduh? Ada ustaz, ada dalam animasi tu, semut merah, semut hitam. Hak tu orang buat cerita. Walaupun dia ada gaduh sama sendiri, tapi dalam dia punya geng dia, koloni dia tu tak gaduh. Ratu is ratu, mesti patuh pada perintah ratu. Anak-anak ratu kena jaga elok-elok. Hingga ratu kata yang ni bahagian jaga pintu. Kita kena tahu semut ini dia ada pengawal kat depan pintu. Ada tukang tutup pintu, ada buka pintu. Tak adalah pintu macam kita ni, tapi dia pintu dia tu guna tanah. Dia ada. Bila semut datang lalu nak masuk, dia tanya, IC. Mana IC? Ada buat keluar IC dia, sesungut dia tu. Okey, bau yang sama. Boleh masuk. Pas. Nombor kad kenalan berapa. Baru masuk. Sama juga haiwan-haiwan yang lain. Kalau semut lain datang, dia akan tengok balik. Ni bukan koloni aku ni. Kenapa hang nak datang sini ni? Tengok cek dulu. Macam juga kelulut. Kita tengok. Kalau koloni datang, dia tangkap. Oi, hang bukan koloni kami ni. Mai mana ni kata? Hang nak rompak kami madu ke apa? Itu. Dia pun bawa masuk dalam. Tanya ratu. Tanya panglima perang dia. Ni nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Dia boleh bunuh. Ada hukum bunuh. Bunuh terus. Kerana dia nampak sangat muka jahat sangat ni. Bunuh terus. Nanti dia bocor rahsia kita. Yang kedua, dia jadi klan dia. Okey, masuk klan kami. Syarat-syarat. Ada? Yang ketiga, okey, bebas. Kelulut pun cerdik. Sama kita ni kena cerdik juga. Itu. Jadi jangan kita buat benda yang tidak baik. Mata kita tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada yang lain-lain yang pada ni. Kita ada benda burung. Tengok sujud. Ni perangai macam ni. Kenapa Allah suruh tahu kita perangai-perangai macam ni? Gitulah manusia. Ulama tulis dalam tajuk mulut. Kita tajuk mulut. Perangai-perangai manusia mengikut haiwan. Sebab dia meneliti. Orang kitab kaji mulut tu diharamkan jaking. Memang haram jaking kerana orang tak tahu nak ngajar. Bukan kitab tu haram sebab ilmunya salah. Ilmunya tetap benar. Tapi tak ada orang nak ngajar maka haram takut jadi sesat. Orang awam duk baca, duk faham cara zahir. Batinnya tidak tahu, tauhidnya rosak. Kita kena faham. Bukan kitab tu salah. Dia ditulis karangan oleh ulama-ulama besar. Bukan calang-calang ulama. Gitu. Kena faham jelas-jelas. Apa sebabnya. Dia ada li ghairi dengan perkara lain. Bukan li zati sifat dalam kitab tadi itu ataupun benda-benda yang lain. Yang kelima. Berkata benar. Syirik. Kena cakap benar sungguh. Benar ni bukan kita cakap benar yang membenarkan apa yang Allah sebut, membenarkan apa yang Nabi sebut. Bukan kita cakap benar saja. Kena faham. Benar ini apa yang Allah sebut dan Nabi sebut. Kalau kita kata dalam Quran, ini betul ke boleh buat macam ni zaman sekarang ni? Sebut dalam Quran begitu. Maka kamu tidak orang yang benar. Bahkan boleh jadi kufur wa na'udzubillah min zalik. Ini kena hati-hati. Mesti cakap benar, cakap betul. Benda yang elok. Biarpun pahit. Kulli haq walau kana murran. Sebutlah. Sebut. Sampaikan. Pahit. Memang pahit. Tapi kena sampaikan juga. Allah sebut. Dalam surah An'am. Ayat 152. Bada'uzubillah minasyaitanir rajim. Wa iza kultum fa'dilu. Jika kamu berkata-kata hendaklah adil. Kata kamu kena pada tempat dia. Adil ni maksudnya kena pada tempat dia. Kalau cakap dengan budak-budak, cara budak-budak. Kalau cakap dengan orang budak sekolah rendah, cakap budak sekolah rendah. Remaja sekolah menengah, cara sekolah menengah. Apa lagi? Dewasa, pemuda, pemudi, cara tak faham. Kerana tahap ilmu kita dengan ilmu dia berbeza-beza. Allah bagikan berbeza-beza. Darab dia yang ni, dia ni faham ini. Jangan ada lebih-lebih pula. Tara-tara dia. Kalau kena adil. Adil ini jujur. Cakap dengan jujur. Aku nampak panggil hang tak apa nak elok sangat ni. Jadi benda ni aku kena tegur. Ni tak elok. Gitu. Asal dia tak betul, kita nak jaga hati. Jangan hati orang. Orang zaman sekarang ni, guru pula tak pasal jaga hati. Murid dan mak ayah. Ini satu kepincangan, kerosakan masyarakat. Bukan masyarakat je, kerosakan dalam menuntut ilmu antara guru dan juga ilmu tadi itu. Kalaulah ada manusia yang guru dia menjaga hati murid dan mak ayah, maka sampai ke mati takkan barakah ilmu itu. Kerana yang perlu dijaga hati adalah guru. Mak ayah, masyarakat, anak murid perlu menjaga hati guru. Barulah Allah redha. Ini kena jelas. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Al-adab qabla ilmu. Kena ngaji adab sebelum datangnya ilmu. Kalau tak ada adab, rosak masyarakat. Sebab adab ni macam tepung. Adab ni macam tepung. Tepung perlu dalam banyak nak buat kuih. Dan ilmu garam. Sikit saja. Kalau ilmu adab banyak, ilmu sikit, dia akan jadi benda yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu banyak, tak ada adab, dia akan menjadi rosak. Garam banyak, tepung sikit. Siapa nak makan? Ini ibarat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala hujjatul Islam. Jadi kita kena cakap benda yang betul. Adil, tempat yang adil maksudnya tempat yang betul, yang elok, yang sesuai. Kataan yang bagus, kataan yang sempurna, kataan yang kamil. Dan dengan izin Allah SWT dan jujur dengan perkataan itu dan benar perkataan itu. Yang keenam, mengingati nikmat Allah pada dirinya supaya tidak sombong diri. Kita kena ingat semuanya milik Allah. Contoh, dia bercakap, lancar, ceramah lancar, ayat Quran fasih, kedebuk, kedebak, semuanya elok. Tang, cantik. Lepas tu dia rasa, aku baca, ingat orang akan ingat aku, orang akan suka sebab aku ingat ayat Quran ni. Hafal lagi, fasih lagi. Itu sombong, dia tak ingat semua itu Allah Taala bagi. Aku boleh buat rumah ni cantik, betul, kuat aku buat ni. Dia tak berasa nikmat tu daripada Allah. Sebab tu kita kena ingat, kita buat rumah cantik, siapa bagi kekuatan pada kita? Siapa bagi seni kat tangan kita? Siapa yang bagi mata untuk kita lihat benda tu lurus tak lurus, bengkok tak bengkok? Untuk kita susun dia punya nisbah batu berapa, dia pasir berapa, semen berapa, air berapa banyak, berapa nisbah dah. Siapa yang bagi ingatan? Allah. Jadi kita kena ingat senantiasa semua benda itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa, kereta, motor, baju, kasut, selipar, seluar, apa semua. Itu nikmat Allah SWT. Anak, bini, rumah, semua. Itu. Semua itu datang daripada Allah SWT. Jadi kita kena ingat. Supaya apa? Nak buang sifat sombong dalam diri.
Kerana Allah sebut kepada kita pada auzubillahi minasyaitonirrajim, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah yang beri kurnia kepadamu. Balillahu yamunnu alaikum, Allah yang bagi kurnia kepadamu ketika memberimu hidayah an hadakum. Bila Allah bagi hidayah pada kita, faham tentang Allah, faham tentang ilmu Allah, dalam Islam, maka Allah lah yang bagi nikmat pada kita. Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, yang menjadikan dan mencukupkan kita. Allah apa dah tadi? Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada, yang menentukan pada kita dan beri petunjuk. Dia cukupkan kita dan dia bagi petunjuk apa kegunaan itu. Apa caranya? Petunjuk bila hidayah adalah benda baik. Hidayah bukan benda tak baik. Bila sebut hidayah, fahada, maka dia yang memberikan petunjuk, dan hidayah mana membuatkan benda itu kebaikan. Orang dapat duit yang banyak, kaya raya, dia dapat fahada, kebaikan. Dia guna duit itu adalah kebaikan. Tapi orang yang tak ada duit banyak pun, tapi tak dapat petunjuk, maka dia akan rosak. Ini keadaan yang begitu. Jadi kena faham. Jadi Allah berikan kepada kita hadakum, Allah yang memberikan kurnia, sama juga ayat tadi itu, dan Allah juga anhadakum, memberikan hidayah sehingga kamu beriman, li iman. Bila dapat hidayah makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu benar-benar mengerti, hak ni kena huraian yang banyak, kena mengerti hidayah Allah. Tujuan hidup kita atas muka bumi dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Minum pun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana minum hidayah Allah? Allah hari rasa kita dahaga, rasa dahaga itu, di situ dah start Allah nak bagi hidayah. Apa hidayahnya? Aku kena minum. Minum ini adalah kasab. Usaha. Bila kita kasab, baik fikir kasab, usaha, Allah bagi dah satu pahala. Itu hidayah. Hidayah dah akan dapat pahala. Bila dahaga, kita pergi cari air. Kita berjalan, langkah mencari air itu dapat pahala. Kerana nak menghilangkan dahaga, tanda kasab. Bila dapat, kita pula baca air. Ya Allah, air ni Engkau yang bagi. Dalam hati peringat, dapat pahala. Lepas tu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah air ni penawar zahir dan batin. Kita minum. Dan Engkau lah yang menghilangkan dahagaku dengan asbab air ini. Dapat pahala. Berapa banyak air saja. Itu air saja. Hak lain, tak kira lagi. Ini kita kena faham. Itu antara petunjuk. Allah nak bagi pahala kepada kita. Nak letakkan kita di kalangan orang-orang yang faham. Sebab tu orang yang faham agama ni, kita jadi orang yang tak faham agama, beza. Jauh sangat. Orang yang baru nak kenal-kenal. Sebab hidayah Allah ni dia bagi pada siapa yang dia nak. Bukan manusia yang boleh bagi. Yang ketujuh. Kena ada sifat warang, iaitu membelanjakan hartanya untuk hak. Mana belanja harta dengan benda yang hak lah, benda yang benar. Hak ni maksudnya benar. Dan tidak menggunakan harta untuk yang batil, benda yang salah. Hak apa dia? Contohnya nafkah, keperluan harian, sedekah, zakat, pergi haji, menunaikan keperluan-keperluan apa dia ahli keluarga, banyak lagi lah, rumah, tempat tinggal, makan minum seharian, itu hak yang sebenarnya. Dan duit itu datang daripada sumber yang halal, tu hak dia. Allah sebut, dan tinggal benda yang inilah batil yang tak baik. Allah sebut kepada kita pada auzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina iza anfiqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika qawama. Surah Al-Azim Furqan ayat 67. Dan mereka yang bila membelanjakan hartanya tidak memboros, bukan buat benda yang tidak apa manfaat, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang jahat, benda-benda yang mungkar, tidak. Tidak benda yang terlampau membazir hingga rosak. Dia tidak boros. Juga tidak kikir, tak kedekut. Tidak kedekut. Yang ini tidak digunakan untuk maksiat. Harta tu dia bukan untuk guna maksiat, tapi benda yang baik, bermanfaat. Boleh motor, benda manfaat. Boleh apa barang yang boleh kita ingat pada Allah, bermanfaat. Tidak. Jadi jaga. Dan tidak menolak amal kebaikan. Dan mereka akan belanja hemat dengan sebaik mungkin. Hemat ni mana kesesuaian. Kalau orang bagi saya, dia tak simpan duit itu, simpan untuk hari tua. Rezeki Allah bagi tak sampai hari tua. Allah bagi rezeki sampai mati lah. Sampai mati.
Aku simpan untuk hari tua, kalau aku pergi tolong yang ini lagi, aku nak buat macam mana. Padahal adik dia tu desak sangat dah. Mungkin nak guna perubatan apa semua. Kan? Dia perlu sangat. Dan kita tak nak tolong. Wa na'udzubillah min zalik. Kena tolong. Wajib tu tolong. Sebab rezeki Allah bagi dah pada kita. Itu yang katakan tadi tu. Kena pada tempatnya tadi tu. Dan tidak kikir. Tidak kedekut. Pakin orang panggil. Dibelanjalah harta dengan hak. Dengan yang benar. Dengan yang betul. Yang ke-8. Tidak mengharap kedudukan. Tidak sombong. Kerana Allah SWT berfirman. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surah Qasas ayat 83. Tempat di akhirat itu kami sediakan untuk mereka yang tidak inginkan kedudukan atau ketinggian di atas bumi dan tidak ingin kerosakan. Ini. Maknanya orang ni dia tidak mengharapkan kedudukan. Atas muka bumi ni bukan dia nak dapat pangkat, nak dapat datuk, nak dapat kemuliaan, orang duk puji-puji, tidak. Dia bukan di atas muka bumi begitu, tidak. Dia orang yang hanya nak redha Allah, dia akan mendapat redha Allah. Hanya orang ni saja yang akan dapat nikmat dan pangkat yang sebenar di sisi Allah di akhirat esok. Tapi orang yang dapat pangkat, dia beza. Ada orang memang dia kerja pangkat sungguh-sungguh. Dia kerja, dia boleh ngaji tinggi-tinggi, dapat apa semua itu, PhD, doktor, falsafah, apa semua. Tujuan dia untuk mendapat pangkat, tujuan dia untuk mendapat kebanggaan, untuk orang sanjung-sanjung, dapat kehormatan. Maka dia akan dapat. Sama juga. Tapi ada satu orang dia tak pernah nak. Dia hanya ada Allah. Tapi orang bagi. Itu berbeza. Allah bagi kemuliaan pada dunia dan akhirat. Orang ni dapat juga tansri, dia dapat juga tansri. Contohlah. Orang ni dapat harta yang banyak, dia pun dapat harta yang banyak. Tapi beza. Hak ni bukan dia minta. Kerana dia jadi redha Allah. Allah bagi pada dia. Siapa contoh yang kita boleh lihat? Seperti Sayyidina Osman. Sayyidina Abu Bakar. Mereka dapat pangkat yang besar dalam masyarakat. Adakah mereka minta? Tidak. Mereka mencari menjadi redha Allah. Mencari redha Allah, menjadi hamba Allah. Tapi Allah beri di atas muka bumi. Tapi kalau hilang, tak ada masalah. Bezanya kalau ni hilang, dia tak ada masalah. Okey. Tapi yang ni hilang, Allahu Akbar. Sengsaranya tu macam dah kena seksa lah. Ini beza. Jangan kita mencari pangkat dunia. Kerana orang yang mencari pangkat dunia, kehormatan dunia, akhirat esok dia akan binasa. Wa na'udzubillah min zalik. Dia sombong dengan kedudukan yang ada. Ni hasil kerah aku ni pada muda. Payah aku nak dapat macam ni. Dia tak tahu benda tu Allah bagi. Kalau waktu muda dia sakit Allah bagi, dia takkan dapat benda macam ni. Waktu muda yang sihat itu Allah Ta'ala bagi, maka Allah beri benda ini. Jangan sombong. Kepintaran yang Allah bagi itu adalah hak milik Allah. Bukan hak milik dia. Bukan dia belajar tinggi-tinggi apa semua. Tidak. Ada orang ngaji sikit Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Tapi tak bijak juga. Macam-macam universiti masuk. Tapi tahu tu. Ada orang tak ngaji tinggi pun. Tak pernah belajar pun Allah bagi. Hak milik Allah. Contoh Hadi Putra. Ada ngaji tinggi. Lebih hebat pada orang kat universiti ni. Allah nak bagi. Kita panggil dia itu prodigi. Otak prodigi ada otak yang luar biasa Allah bagikan. Kelebihan. Tak ramai. Sebenarnya bukan tak ramai. Ramai. Tetapi bila kita didakwahkan dengan televisyen, kita dakwah dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian, dengan cara hidup kehidupan, benda-benda yang tidak lagi islami, benda yang tidak baik, maka Allah berikan kita tak dikecerdikkan. Sedangkan manusia itu cerdik. Tapi bila dah tengok ngaji benda tak elok, benda yang tak baik, maka kecerdikan itu rosak, hilang. Dia tak faham dah. Dia hanya fikir logik dan benda-benda yang biasa, simple. Dia tidak tahu dah benda-benda lah, benda lain. Contohlah kalau kita duduk baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, keluar rumah. Sekolah ngajak kat kafar. Ngajak ni doa keluar rumah. Yalah. Doa keluar rumah kan. Langkah kaki kanan. Doa. Kita ngaji dari kecil-kecil. Lepas tu kita nak faham, doa saja keluar. Dapat pahala. Tapi di situ, kalau kita ngaji dengan Tok Guru pula, aku dapat ni ijazah dari Tok Guru. Benda yang sama, tetapi nilainya berbeza. Dapat ijazah, hak tadi tu dia baca buku. Okey, baca ni. Itu pun ada amalan. Dapat pahala. Ni ijazah sanadnya kepada Nabi SAW. Lepas tu dia kata, Nabi sebut pada kita, kamu langkah, kamu terselamat daripada banyak benda. Bahaya, musibah, gangguan syaitan. Nabi sebut, dia lebih besar. Benda yang sama. Tadi kita ngaji setelah kafah saja. Okey, benda kecil saja. Nilai kecil, nampak. Padahal sebenarnya dia nilai yang besar. Ini mana berbeza. Semuanya itu kita jangan rasa heran dan jangan sombong di sisi Allah SWT. Beza kat situ, dia ilmu.
Makin dia beramal, ilmunya besar. Makin dia tak amal, walaupun belajar besar-besar pun tak guna juga. Jadi ilmu dengan amal mestilah berkawan baik. Aur dan tebing ibaratnya. Yang ke-9, menjaga waktu sembahyang 5 waktu serta kesempurnaan rukuk sujud. Ni kena jaga. Makna jaga sembahyang ni awal waktu. Melainkan datang keunzuran ialah apa dia asbab-asbab yang dia tak boleh nak awal waktu. Seperti tertidur, terlupa, kerja yang kena selesaikan, kalau tidak akan rosak, akan binasa. Itu boleh. Itu. Baik. Jadi Nabi Allah sebut kepada kita yang menjaga waktu ini dalam Quran pada auzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu-waktu sembahyang, terutama sembahyang yang pertengahan, dan tegaklah dalam sembahyang dengan khusyuk, diam bermunajat. Rukuk kita kena jaga elok-elok. Allah sebut dalam Quran. Segi sain pun, sain bahasa moden, bahasa Allah sunnatullah. Siapa yang rukuk dalam keadaan elok, kepala dia sama dengan tulang belakang, maka sempurnalah tulang belakangnya sihat. Siapa yang sujud menekan dahinya dan juga menekan dia punya hidung, maka sempurnalah otaknya, aliran darah itu baik. Siapa yang angkat takbir benda yang sunat sama dengan parah telinga, cuping telinga dengan ibu jari, maka sempurnalah jantung. Itu sunnatullah, kita panggil sain. Allah dah susun lama dah, sampai sain duk kaji-kaji, oh gitu kebaikan. Dah Allah dah lama dah susun. Siapa yang celikkan mata ketika sujud, maka dia akan mendapat keterangan pada mata. Allah susun lama dah. Itu. Jelas Allah susun. Jadi kita nak tinggal bagi. Sunnatullahnya begitu. Sunnatullah ni maksudnya dia akan berlaku begitu. Tapi adakah tidak berlaku? Boleh kalau Allah tak izinkan tidak berlaku. Contoh, mendung. Nampak mendung, sunnatullahnya kata hujan. Sainnya kata mendung tanda hujan. Tapi adakah semuanya mendung itu akan hujan? Tidak juga. Mendung kami pekat lagi, hitam. Duduk lama dah, gunggang-gunggang apa dia punya guruh. Oh ni hujan lebat ni. Hilang gitu. Sunnatullah ni dia akan mengikut asal saja ada awan hitam akan hujan, itu sunnatullah. Tapi dia kadang-kadang tak berlaku. Itu sunnatullah. Jadi kena faham hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi jagalah waktu-waktu sembahyang yang pertengahan, dan tegaklah dalam sembahyang. Jaga elok kita punya sembahyang ini. Sebab sembahyang ni dia ada frekuensi dia, ada spektrum dia. Siapa yang sembahyang bulan Ramadan kita ini akan mendapat satu energi yang begitu kuat untuk vitamin tubuh badan. Di dalam musim COVID-19 ni sembahyang awal waktu. Allah berikan kita sembahyang awal waktu supaya boleh serap tenaga yang ada pada matahari. Bukan kena sembahyang dekat tengah padang, ada matahari kena pancang, cahaya pam kena badan kita, tidak. Duduk dalam rumah pasang aircon pun cahaya matahari tetap masuk. Sebab spektrum ni dia invisible, dia masuk kat mana-mana, celah-celah lubang apa semua akan masuk. Jadi bila kita angkat takbir, niat kerana Allah, takbir kerana Allah, mulut sebut Allah, maka di situ aktiflah kita punya bulu roma, maka menyeraplah segala tenaga yang diperlukan pada badan. Sebab ubat badan yang paling besar adalah vitamin. Tanpa vitamin, sel-sel badan tidak boleh diguna pakai. Dia akan jadi problem. Tapi dengan vitamin inilah, bila sempurna vitamin, dia boleh lawan segala penyakit. Sebab itu kalau masuk hospital, dimasukkan vitamin supaya nak cambahkan vitamin itu supaya nak lawan penyakit. Makin kuat kita punya penyakit, vitamin, maka kuatlah lawan. Antibody makin kuat. Itu yang dibuatkan. Jadi dalam Islam dah susun lama dah. Dah letakkan lama. Sebab tu kita kena makan kurma waktu buka puasa. Vitamin dia begitu besar. Yang terus kepada otak, tidak perlu kepada stomach tadi itu. Dan itu dari segi sainnya. Banyaklah benda yang Allah jadikan kepada kita. Dia jaga sembahyang sungguh-sungguh. Ini nak kita sebut warak. Warak ni menjaga habis semua. Ngaji agama, sains dapat, fizik dapat, biologi dapat, geografi dapat, semua Allah Ta'ala bagi pada kita. Matematik pun dapat. Tapi kalau ngaji yang 5 tadi tu, tak dapat yang fiqh. Ini bezanya ilmu yang Allah turunkan kepada kita, disusun oleh para ulama mengikut lafaz-lafaz Nabi SAW. Yang akhirnya ke-10, istiqamah mengikut sunnatullah dan jamaatul muslimin. Istiqamah mengikut sunnah Nabi dan duduk dalam jemaah muslimin, jemaah yang benar. Kita ramai banyak jemaah yang namakan jemaah Islam, tapi jemaah Islam yang sebenar, dasarnya dasar Islam, ikutannya Al-Quran, hadis dan sunnah. Itu ya pada ijma' ulama dan qiyas. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula
fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah ajaranku, ajaran yang menuju kepada keredaanku. Ini Allah sebut kepada kita. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'u. Fattabi'u ni tabligh lah, ikut. Tabi'. Tabi' ni, tabligh menyampaikan, tabi' mengikut. Tu kerana ada tabi', mengikut sahabat dan Nabi, tu tabi'. Dia mengikut. Itu tabi' tabi'in, tabi' tabi'in, tabi' tabi'in sampai ke surah. Kirah ni. Dan inilah ajaranku. Siapa? Ajaran Allah. Ajaran yang menuju kepada keredaanku, kata Allah. Ini pujian bagi Allah. Alhamdulillah, qadim ila qadim. Lurus benar. Ajaran Allah adalah benar. Mustaqimah. Dan jangan mengikuti jalan yang salah. Wala tattabi'u subulu fatafarraq yang lain. Maka akan terpisah. Fatafarraq, terpecah. Jauh. Siapa yang ikut ajaran yang lain, terpecah. Mesti ikut ajaran Allah, baru dia lurus. Ikut ajaran lain, ikut benda lain, cara lain, salah. Mesti ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terpisah jauh daripada Allah. Fatafarraq bikum an sabilih, jalan yang benar. Demikianlah zalikum. Demikianlah pesan Allah. Wassakum bihi la'allakum tattaqun, supaya kita jadi manusia yang bertakwa. Ikut jalan Allah SWT. Jadi kena istiqamah di dalam mengikut Allah dan Rasul, dan istiqamah dalam jemaah Islamiyah yang benar di sisi Allah. Ini disebutkan warak. Ini disebutkan sifat warak, 10 warak tadi itu. Jadi mudah-mudahan kena usaha, kena duduk. Jangan kebut payah. Benda apa yang senang, kerja pun payah, buat kereta pun mula payah. Jadi bila kita dah biasa usaha, amal, mati dalam keadaan usaha, mati dalam amal kerana Allah, syurga. Fadkhulul jannah, maka masuklah kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wadkhulul jannah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, disambung lain. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada diri sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wazili rahmah wal maghfirah wal barakah. Wassalamu ala nabi majlis. Wa faqihna fi din wa bitamil bijan mungkin masalatina wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma minkum.